Hai, selamat petang. Nama saya Ain Zulaika. Jadi pada hari ini saya akan cuba untuk mengajar tentang sebutan dalam bahasa Inggeris. Okay. Saya bukan nak mengajar tapi saya nak memperkenalkan bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Inggeris. Okay, yang pertama, English pronunciation. English pronunciation bermaksud sebutan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris sebutannya adalah berbeza dengan bahasa Melayu kalau kita tengok. Suku katanya dekat sama tapi adalah yang berbezanya kat situ. Okay. English pronunciation tidak sama dengan English spelling. Spelling bermaksud ejaan, manakala English pronunciation bermaksud sebutan. Okay. Ejaan bermaksud macam mana huruf-huruf itu digabungkan menjadi satu perkataan. Okay. Tapi kalau English pronunciation sebutan ialah macam mana bunyi yang harus kita keluarkan untuk mengeluarkan macam mana kita nak keluarkan satu bunyi untuk digabungkan menjadi perkataan. Okey. Kemudian why learn pronunciation? Kenapa kita kena belajar pronunciation? Kenapa kita kena belajar pronunciation? Kenapa kita kena belajar sebutan? Sebab kita to identify and produce accurate English sounds. Okay. To identify and produce accurate English sounds bermaksud untuk mengenal pasti dan juga untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa Inggeris yang tepat. Alright. Dalam bahasa Inggeris kita ada 26 alfabet. Macam bahasa Melayu juga kita ada 26 abjad. A, B, C sampai Z atau Z. Okay. Dalam bahasa Inggeris pun sama, ada 26 abjad. A, B, C sampai Z. But dalam bahasa Melayu kita tak ada bunyi. Okay, kalau bunyi kita A, B, B macam tu, tak ada bunyi yang betul-betul bunyi yang tepat. Okay. Tapi dalam bahasa Inggeris kita ada bunyi dia sekali. Bunyinya sangat berbeza dengan bahasa Melayu kerana bahasa Inggeris ada 26 abjad, itu adalah alfabet, tetapi dalam bahasa Inggeris ada 44 bunyi. Okay. Dia vowelnya sahaja, vocalnya sahaja ada 8 dan juga konsonannya, diphthongsnya juga. Okay. Kita akan slow-slow belajar, kita akan slow-slow kenal. Tapi untuk permulaan ni kita akan tahulah yang English sounds ada 44 tapi alfabetnya ada 26 sahaja. Okay. Kenapa kita kena belajar pronunciation? Sebab English is an international language. Bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa. Okay. Bila kita cakap bahasa antarabangsa global, bermaksud ada orang-orang di luar negara yang kena berinteraksi dengan kita dalam bahasa Inggeris. Jadi jadi untuk kita berinteraksi dengan mereka, antara satu bahasa yang semua orang boleh guna ialah bahasa Inggeris. Okay. Tetapi kalau kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang berbahasa Inggeris dari luar negara, kita kenalah sebut perkataan yang betul, right? Macam mana kita nak sebut perkataan yang betul? Jadi kita kena belajar sebutan. Kena belajar bunyi-bunyi dalam bahasa Inggeris itu. The 44 bunyi itu semua kita kena belajar untuk memastikan yang kita ni kukuh lah dalam sebutan dan semua perkataan yang kita boleh yang kita nak cakap tu boleh difahami oleh orang luar. Okay. The last one, to speak authentic English in any situations. Kita kena belajar bahasa Inggeris, kita kena belajar English pronunciation, to speak authentic English in any situations. Bermaksud kalau kita ada sesuatu situasi yang memerlukan kita untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, kita boleh tahu macam mana nak sebut sesuatu perkataan mengikut situasi tersebut. Okay, contoh situasinya kita bekerja di situasi bekerja, situasi formal setting, di majlis-majlis. Jadi kita kena sebut, kita kena belajar how to pronounce these words untuk kita speak authentic English yang accurate dan juga fluent. Okay, dalam bahasa Inggeris ada dua benda, fluency dan juga accuracy. Fluency adalah kefasihan kita untuk bercakap dalam satu ayat ataupun dalam satu teks. Okay, tapi dalam satu lagi accuracy bermaksud ketepatan.
Okay, ketepatan bermaksud kita cakap slow pun tak apa, asalkan grammar, tata bahasa, kosakata dan juga perkataan yang kita gunakan adalah tepat. Okay, tapi dalam pronunciation, dalam kelas saya akan memastikan kita fokus kepada accuracy dahulu baru fluency. Okay, kalau kita fluent tapi English kita tidak kukuh, kalau bahasa Inggeris kita fasih tapi English kita tidak kukuh, dia macam ada something wrong kat situ. Okay, so bila kita cakap dalam bahasa Inggeris yang kukuh, yang betul, yang tepat, tapi slow-slow, orang luar yang nak berbahasa Inggeris dengan kita, yang nak berkomunikasi dengan kita dalam bahasa Inggeris akan rasa macam, oh okay, dia ni ada effort nak belajar. Okay, so